Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Apa khabar semua? Mari kita jawab soalan. Sebelum tu pastikan semua dalam keadaan berwuduk supaya lebih berkat apa yang kamu sedang pelajari ni. Soalan yang pertama, pilih surah beserta ayat yang sesuai bagi dalil mukjizat. Soalan 1, jawapan alif, surah Fussilat ayat 53. Ba, surah Ankabut ayat 61. Jim, surah Ibrahim ayat 34. Dal, surah Baqarah ayat 14. Soalan yang kedua, berapakah bahagian mukjizat? 1. Alif, 2 bahagian. Ba, 5 bahagian. Jim, 3 bahagian. Dal, 4 bahagian. Soalan 3, pilih mukjizat Nabi Yunus. Yunus alaihi salam. Alif, tongkat menjadi ular. Ba, keluar air di celah jari. Jim, ditelan ikan nun. Dal, menghidupkan orang mati. Soalan 4, apakah pengertian irhaus? Alif, berlaku kepada wali Allah. Ba, berlaku kepada orang soleh. Jim, berlaku kepada orang fasik atau kafir. Dal, berlaku kepada seseorang yang bakal dilantik menjadi nabi. Soalan 5, pilih contoh irhaus. Alif, datang rezeki dari langit kepada Siti Maryam. Ba, Allah memberi keselamatan apabila ditimpa kesusahan. Jim, Nabi Muhammad sering dilindungi awan sewaktu panas terik. Dal, kufur dengan kekayaan dan kesihatan yang Allah kurniakan. Soalan 6, pilih pengertian karamah. Alif, perkara luar biasa yang berlaku kepada wali Allah. Ba, perkara luar biasa yang berlaku kepada orang yang ingin menunjukkan kehebatan. Jim, perkara luar biasa yang berlaku kepada orang fasik atau kafir. Dal, perkara luar biasa yang dizahirkan Allah ke atas manusia yang tidak mentaatinya. Soalan yang seterusnya, pilih contoh ma'unah. Kufur dengan kekayaan dan kesihatan yang Allah kurniakan. Allah memberi keselamatan apabila ditimpa kesusahan. Nabi Muhammad sering dilindungi awan sewaktu panas terik. Datang rezeki dari langit kepada Siti Maryam. Soalan yang seterusnya, apakah pengertian istidraj? Berlaku kepada wali Allah. Berlaku kepada orang fasik atau kafir. Berlaku kepada seseorang yang bakal dilantik menjadi nabi. Berlaku kepada seseorang yang mempelajari ilmu sihir. Istidraj, apa maksudnya? Soalan yang seterusnya, pilih contoh istidraj. Kufur dengan kekayaan dan kesihatan yang Allah kurniakan. Allah memberi keselamatan apabila ditimpa kesusahan. Nabi Muhammad sering dilindungi awan sewaktu panas terik. Datang rezeki dari langit kepada Siti Maryam. Soalan seterusnya, apakah pengertian sihir? Perkara luar biasa berlaku kepada wali Allah. Perkara luar biasa berlaku kepada seseorang yang mempelajarinya dengan bantuan makhluk. Perkara luar biasa berlaku kepada orang fasik atau kafir. Perkara luar biasa yang dizahirkan Allah ke atas manusia yang tidak mentaatinya. Bab yang kedua, perkara yang membatalkan syahadah. Bab yang seterusnya, perkara yang membatalkan syahadah. Soalannya, manakah antara berikut tujuan syahadah? Alif, syarat mempelajari Islam. Ba, syarat keluar Islam. Jim, syarat menolak Islam. Dal, syarat masuk Islam. Soalan yang ke-12,
pilih contoh perkara yang membatalkan syahadah. Alif, dilafazkan kedua-dua syahadah berturut-turut. Ba, memahami makna lafaz dua kalimah syahadah. Jim, tidak merasa ragu lafaz dua kalimah syahadah. Dal, menolak atau mengubah hukum Allah. Soalannya, contoh perkara yang membatalkan syahadah. Soalan 13. Apakah pengertian murtad pada bahasa? Alif, menerima. Ba, apa ini? Menyak. Saya pun tak pandai baca. Menaksi. Tak tahulah ba ni apa. Jim, menolak. Dal, memberi. Meyakini. Menyaksi mungkin. Apakah pengertian murtad pada bahasa? Ba, menyaksi. Jim, menolak. Dal, memberi. Soalan 14. Berikut adalah ciri-ciri murtad kecuali yakin Allah Maha Berkuasa, menyembah selain Allah, menafikan kekuasaan Allah, mempersendakan hukum Allah. Soalan 15. Pilih perkara yang menyebabkan murtad. Menghina Allah atau menghina Nabi Rasul, yakin Allah Maha Berkuasa, mengikuti sunnah Rasulullah, mempercayai agama Islam. Soalan 16. Pilih contoh murtad melalui perkataan. Alif, tidak yakin Allah itu Maha Berkuasa. Ba, mengatakan Allah itu seperti makhluk lain. Jim, mengikuti sunnah Rasulullah. Dal, mempercayai agama selain Islam. Soalan 17. Pilih contoh murtad melalui perbuatan. Alif, yakin Allah Maha Berkuasa. Ba, mengatakan Allah itu seperti makhluk lain. Jim, menafikan kekuasaan Allah. Dal, memuja syaitan. Berikut adalah murtad melalui kepercayaan kecuali mengatakan Allah itu seperti makhluk lain, yakin Allah Maha Berkuasa, membenci sunnah Rasulullah, mempercayai makhluk lain. Soalan 19. Apakah kesan orang murtad? Menjadi kafir, dapat mewarisi harta pusaka, membentuk cara hidup dalam pelbagai aspek, mendapat pahala. Soalan 20. Pilih bahagian syirik. Alif, i'tiqadi dan amali. Ba, i'tiqadi dan jali. Jim, jali dan khafi. Dal, jali dan amali. Soalan 21. Apakah pengertian syirik? Jali, menyekutukan Allah secara tidak nyata, menyekutukan Allah secara terang-terangan, menyekutukan Allah secara tidak jelas, menyekutukan Allah secara tersembunyi. Soalan 22. Apakah pengertian syirik khafi? Menyekutukan Allah secara nyata, menyekutukan Allah secara terang-terangan, menyekutukan Allah secara jelas, menyekutukan Allah secara tersembunyi. Soalan 23. Berikut adalah ciri-ciri syirik kecuali Alif, yakin Allah Maha Berkuasa. Ba, menyembah selain daripada Allah. Jim, menafikan kekuasaan Allah. Dal, menafikan sifat Allah. Soalan 24. Pilih contoh syirik jali. Alif, riya. Ba, takabur. Jim, sombong. Dal, menyembah selain daripada Allah. Soalan 25. Pilih contoh syirik khafi. Alif, menyembah selain Allah. Ba, riya, takabur dan sombong. Jim, mempercayai bomoh. Dal, mempercayai kubur yang dianggap karamah. Soalan 26. Sesungguhnya kami adalah tetap bersama kamu. Kami hanya memperolok-olok akan orang yang beriman. Ini bab yang baru, bukan bab syirik lagi. Apakah tajuk yang sesuai bagi dalil di atas? 1. Alif, syirik. Ba, munafik. Jim, murtad. Dal, mu'jizat. Soalan 27. Kenyataan di bawah ini adalah berkaitan dengan munafik i'tiqadi kecuali kebencian terhadap Islam. Munafik besar. Jim, hatinya tersimpan kekufuran. Dal, masih ada iman dalam hatinya. Soalan 28. Apakah perkataan yang sama maksud dengan munafik amali? Alif, lisan. Ba, keyakinan. Jim, perbuatan. Dal, kepercayaan. Munafik amali. Buang ai, buang ya, jadi munafik amal. Amal tu artinya apa? Soalan 29. Pilih contoh munafik i'tiqadi. Alif, membenci sunnah Rasulullah. Ba, berbohong. Jim, mengingkari apabila berjanji. Dal, mengeluarkan kata-kata kesat.
Soalan yang ke-30, pilih contoh munafik amali. Alif, gembira dengan kemunduran Islam. Ba, tidak suka dengan Islam. Jim, membenci sunnah Rasulullah. Dal, mengeluarkan kata-kata kesat. Soalan yang seterusnya, suaikan mukjizat dengan nama Nabi di bawah. Sebelah sini kita ada Nabi Sulaiman, Nabi Ibrahim, Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, soalan yang pertama, siapa nabi yang boleh menguasai jin dan syaitan? Soalan kedua, siapa nabi yang bulan terbelah dua? Soalan ketiga, siapa nabi yang tidak terjejas apabila dibakar? Soalan yang keempat, siapa nabi yang menjadikan burung daripada tanah? Soalan 5, siapa nabi yang tongkatnya bertukar menjadi ular? Soalan 6, siapa nabi yang turunnya makanan dari langit? Soalan 7, siapa nabi yang memahami percakapan burung? Soalan 8, siapa nabi yang mukjizatnya ialah Al-Quranul Karim? Soalan 9, siapakah nabi yang dikurniakan kebijaksanaan? Ini soalan tricky, semua nabi pun bijak. Soalan yang ke-10, siapakah nabi yang diangkat ke langit? Maksudnya sampai sekarang dia belum mati, dia masih hidup lagi. Cuma dia diangkat ke langit. Baiklah, pilih contoh atau kesan murtad pada kenyataan berikut. Okey. Contoh atau kesannya saya baca ya. Soalan 1. Terbatal ikatan perkahwinan. Contoh murtad ke kesan murtad? Tidak boleh dikebumikan di perkuburan Islam. Contoh murtad ke kesan murtad? Menerima azab di hari kiamat. Contoh murtad ke kesan murtad? Tidak berminat dengan hukum Islam. Contoh murtad ke kesan murtad? Menghina Allah. Contoh murtad ke kesan murtad? Merendah-rendahkan berkaitan keimanan. Contoh murtad ke kesan murtad? Menghina Rasul. Contoh murtad ke kesan murtad? Menghina Al-Quran. Contoh murtad ke kesan murtad? Menjadi kafir. Contoh murtad ke kesan murtad? Terbatal syahadah. Contoh murtad ke kesan murtad? Soalan ketiga. Isi tempat kosong dengan jawapan yang sesuai. Umat, Allah, perasaan, rosa, Islam. Okey. Soalan 1. Dimurkai siapa? Soalan 2. Boleh menyebabkan akidah. Soalan 3. Menyebabkan berlakunya perpecahan di kalangan Islam. Menyuburkan dendam. Soalan 5. Menghancurkan peradaban umat Okey, soalan yang seterusnya, tuliskan betul atau salah pada kenyataan berikut. Munafik membawa kepada kebaikan. Betulkah salah? Munafik boleh menghancurkan peradaban umat Islam. Betulkah salah? Munafik tidak mendatangkan dosa. Betulkah salah? Munafik boleh menyebabkan rosak akidah. Betulkah salah? Allah murka kepada orang munafik. Betulkah salah? Bahagian B, soalan pertama, tuliskan pengertian mukjizat. Tuliskan 2 bahagian mukjizat. Tuliskan Rasul yang Allah anugerahkan mukjizat Al-Quran. Tuliskan nama Rasul yang Allah kurniakan mukjizat laut terbelah 2. Tuliskan nama Rasul yang Allah kurniakan mukjizat menggunakan angin sebagai kenderaan. Soalan 4, tuliskan 3 tujuan mukjizat. Soalan kedua, tuliskan pengertian syahadah. Soalan yang kedua, nyatakan tujuan syahadah. Soalan 3, senaraikan 2 syarat sah syahadah. Soalan 4, tuliskan 2 perkara yang membatalkan syahadah. Soalan 5, tuliskan 2 contoh perkara yang membatalkan syahadah. Atas soalan 4, perkara yang membatalkan syahadah. Soalan 5, contoh perkara yang membatalkan syahadah. Hati-hati ya, soalan ni tricky. Soalan yang ketiga, tuliskan pengertian syirik dari segi bahasa. Seterusnya, tuliskan dalil nakli syirik. Seterusnya, tuliskan 2 bahagian syirik. Seterusnya, adakah menafikan sifat Allah termasuk dalam ciri-ciri syirik? Soalan yang seterusnya, tuliskan 2 kesan syirik. Soalan keempat, tuliskan pengertian munafik.
Seterusnya, tuliskan dalil nakli munafik. Seterusnya, tuliskan jenis-jenis munafik. Seterusnya, tuliskan ciri-ciri munafik. Seterusnya, adakah munafik boleh menyebabkan rosak akidah? Selamat menjawab. Semoga berjaya. Assalamualaikum.